Baik, kita mulakan kuliah kami dengan sama-sama membaca Ummul Kitab ila hadratin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi kiram wa ashabihi izam. Insyaallah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatul muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammad imamil muttaqin wa qadil mujahidin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Tolong zoom sikit lah. Jauh. Dia tak zoom Tension ni. Khusus tak habis lagi tu. Kena khusus lagi kita. InsyaAllah. Jadi dekat sikit. Sebab yang menengok ni bukan tuan-tuan je. Ramai lagi luar sana yang menengok. Yang tengok secara live InsyaAllah. Jadi kita malam ni sambung tentang ta'liq talak InsyaAllah. Yang mati Tuan Imam kita, tak lupa juga Tuan Bilal, kemudian pengurusi surau, seluruhnya jawatan kuasa, sidang jemaah muslimin rahmatullah ta'ala. Alhamdulillah, kita banyakkan berdiri syukur kepada Allah Ta'ala kerana kita dapat bersama sekali lagi pada malam ini untuk kita sambung bab talak. Cuma kita masuk dalam bab ta'liq. Ta'liq talak Ta'liq talak dengan sifat atau syarat. Masya-Allah. Telah berkatalah musannaf, mudah-mudahan akan menyumbang insya-Allah ilmunya dalam dua negara, dunia dan akhirat. Talak boleh dilakukan secara langsung atau dengan ta'liq. Talak boleh dilakukan secara langsung ataupun dengan ta'liq. Macam tu. Ta'liq talak bermaksud suami menggantungkan jatuh talak isterinya dengan terjadi sesuatu sifat atau syarat yang dikaitkan dengan isteri ataupun orang lain. Ta'liq talak bermaksud suami menggantungkan jatuh talak isterinya dengan terjadi sesuatu sifat atau syarat yang dikaitkan dengan isteri atau orang lain. Contoh, suami menggantungkan jatuh talak isterinya dengan kedatangan seseorang. Suami menggantungkan ataupun mengikatlah jatuh talak isteri dengan kedatangan seseorang atau dengan perbuatan tertentu yang dilakukan oleh isterinya atau orang lain. Contoh talak yang dikaitkan dengan sifat ialah suami berkata pada isterinya, engkau tercerai ketika ayahmu datang. Engkau tercerai apabila ayah kau datang. Mana pak mentua ialah. Bila pak mentua datang, mana isterinya tercerai lah. Atau engkau tercerai dalam bulan Ramadan. Masuk bulan Ramadan tercerai. Cuma bila sebut Ramadan ni dia umum sikit. Umum. Bulan Ramadan tu bulan berapa bulan? Kan? Bulan Ramadan hari pertama ke, kedua ke, ketiga ke, tak tahu. Jadi dia masih umum lagi. Kalau dapat diperincikan lagi elok lah. Macam tu. Bulan Ramadan hari ke berapa? Hari ke-5 boleh. Ataupun hari ke-29, besok tu nak raya.
Esok nak raya malam tu menangis. Sebab apa? Bercerai. Nampak tak? Jadi dah orang kata jatuh apa? Jatuh di tipe tangga lah sila kata kan. Dah lah bercerai. Lepas tu gayo pula besok tu. Kau tak melolong menangis dah. Tahu tak? Sedih lah orang tu. Nampak tak? Jadi kalau boleh cerai itu janganlah berlaku pada malam tersebut. Orang semua sibuk nak persiapan nak raya. Yang dia tu pergi menangis, melalak dan sebagainya. Jadi macam mana perasaan orang tu kan, diceraikan oleh suaminya malam raya, kan parah je Baik. Sehubungan dengan itu, apabila ayahnya datang atau masuk bulan Ramadan, jatuhlah talak. Sebab tadi dia sebut bulan Ramadan kan. Cuma kalau ada perincikan, suami pun perincikan lagi elok lah. Bulan Ramadan malam keberapa? Pertama ke kedua dan sebagainya. Ataupun contoh bulan Ramadan, mungkin masuk yang pertama lah tu. Kalau dia kata engkau tercerai dalam bulan Ramadan, ataupun masuk Ramadan, maksudnya mungkin bulan Ramadan pertama lah tu kan. Ramadan hari pertama tercerailah. Baik, itu dikatakan ta'liq talak dengan sifat. Kalau dengan syarat macam mana? Contoh talak dikaitkan dengan syarat ialah suami berkata pada isterinya, engkau akan tercerai jika keluar daripada rumah ini. Kau keluar daripada rumah, mana yang kau tercerai. Atau kau tercerai jika saudara lelakimu masuk dalam rumah. Saudara lelaki mana abang lah. Abang kau masuk dalam rumah ni, mana kau tercerai. Macam tu. Ataupun yang biasalah, biasa masalah kadang-kadang ada orang ketiga. Bila ada orang ketiga, suami bagi syarat, kau kontak lagi lelaki tu, maka kau jatuh talak. Jadi perempuan tu kontak lelaki tu, sudah tentu jatuhlah talak macam tu. Itu dikatakan ta'liq. Ta'liq ada dua. Ta'liq yang pertama ialah ta'liq yang dilafazkan setelah sah sebagai suami isteri. Satu lagi ta'liq yang dibuat, maknanya selain daripada masa tersebut lah. Bila masa dibuat, dia nak buat ta'liq. Kalau suami kata tak benar, kalau orang kata ni cuma ni dapat, itu benar. Yalah. Kalau dia datang, jatuhlah. Tak datang, tak ada. Tak datang, tak ada lah. Cuma dia tak boleh tarik balik. Itu je. Ta'liq dia tidak boleh ditarik semula. Mana selagi dia tak datang, tak jatuhlah. Tapi kalau datang nanti, jatuhlah. Mahkamah? Yalah, mahkamah kata jatuh. Mungkin dia ada buat lapas ta'liq sebelum tu. Ada tak? Ada tak ada buat lapas ta'liq? Sebab ta'liq tak boleh rujuk semula. Ta'liq tak boleh ditarik balik. Kalau tarik balik, maknanya bukanlah ta'liq nama dia. Syarat ta'liq tu tak boleh ditarik semula. Tunggu maknanya langgar lah. Langgar memang jatuh lah. Macam tu. Kecuali kalau contohnya, kalau kau masuk pintu tu, pintu A. Contoh ada 3 pintu, A, B, C. Kalau kau masuk, kau lalu pintu A, maka kau jatuh talak. Jadi macam mana kita nak buat supaya pintu perempuan tu jangan ikut pintu A? Tutup je lah, kunci. Tutup, kunci. Selama-lamanya jangan dibuka. Jadi ikut pintu B, pintu C. Pindah rumah pun boleh. Kalau ada rumah lain lah. Maksudnya? Konon lah. Okey. Satu lagi talak ialah ta'liq baca selepas sah sebagai suami isteri. Juru nikah dia kata kau kena baca lafaz ta'liq. Apa macam mana lafaz ta'liqnya? Dengan ini saya mengaku kalau seandainya saya meninggalkan isteri saya, siapa nama dia, berapa nombor IC-nya, selama 4 bulan berturut-turut tanpa nafkah, ataupun saya hilang pada tempat yang tidak diketahui hidup ataupun matinya saya, ataupun saya telah menyebabkan kecederaan kepada tubuh badannya, kemudian dia membuat pengaduan kepada mahkamah. Siapa mengadu tu? Isteri lah.
kemudian dia buat pengaduan kepada mahkamah, kemudian mahkamah membuat siasatan yang benar, yang betul, dan mendapati ianya benar, maka jatuhlah atasnya isi tadi satu talak lah. Kita katakan lafaz ta'liq yang dibaca selepas selesai akad nikah. Satu lagi ta'liq yang dibuat selain pada masa tersebut. Yang tadilah. Kalau pak ayah kau datang, kau jatuh talak. Ataupun kau keluar pergi jumpa lelaki tu, jatuh talak. Macam tu. Kau hubungi dia, sama ada tak kisahlah hubung macam mana, jatuh talak. Macam tu. Janji jangan hubungi saja. Betul tak? Kadang masalahnya tuan-tuan dalam satu grup WhatsApp. Itu yang susah tu. Sebab ada kes yang berlaku itu. Dia tanya dengan saya lah masalah dia dengan isteri dia. Dia dengan isteri dia dalam satu grup tu, dengan staf-staf lain dalam satu jabatan dia lah. Macam tu. Lelaki yang ketiga tu dalam grup tu juga. Lagi ketiga tu dalam grup tu juga. Macam tu. Macam mana tu tuan-tuan? Warning kan? Left group lah paling mudah kan? Paling mudah left group, supaya jangan terjadi masalah. Sebab kadang-kadang yang hantar dalam grup WhatsApp tu kita tak tahu siapa. Takut nanti orang yang ketiga tu, takut nanti orang yang ketiga. Sedangkan suami kepada perempuan ni jangan dah beritahu, jangan hubungi lelaki tu. Masalahnya dalam satu grup. Bila dia hantar mesej dalam tu ke, apa benda ke, kalau isteri tu respon macam mana? Sedangkan benda tu hanya bab-bab dalam pejabat je, tak ada kaitan pun masalah rumah tangga. Kan? Susah juga kita nak perincikan benda tu lah. Baik, seterusnya tuan-tuan. Oleh demikian, apabila isteri itu keluar daripada rumah atau saudara lelakinya masuk ke dalam rumah, maka jatuhlah talak. Saudara lelaki maksudnya adik-beradik, sama ada si ibu sebapa ataupun sebapa, abang atau adik, kan masuk dalam rumah kita, rumah isteri tadilah. Maka suami beritahu kalau dia masuk, kau jatuh talak. Jadi masuk je teruslah itu. Tapi yang memutuskan sama ada jatuh ataupun tidak itu ialah mahkamah je. Mahkamah dia akan buat keputusan, akan dengar keterangan daripada plaintiff dan juga defendant lah. Plaintiff siapa? Suami. Okay? Suami adalah plaintiff. Defendant siapa? Isteri. Kalau isteri yang buat pengaduan, maknanya isteri akan jadi plaintiff. Walaupun yang melafazkan ta'liq itu suami yang melafazkan ta'liq, tapi isteri tahu benda tu salah, dia dah buat benda tu dan dia sendiri mengaku salah, dan isteri buat pengaduan mahkamah, kan benda tu berlaku, mana isteri tu sebagai plaintiff lah. Defendant adalah suami dia, walaupun yang mengucapkan benda tu suami yang menjatuhkan ta'liq, lepas ta'liq tu isteri. Boleh? Macam tu. Baik, seterusnya. Ini berdasarkan hadis qala Nabi SAW, al-muslimuna inna syurutihim. Orang muslim itu terikat dengan syarat-syarat yang telah mereka tetapkan. Hadis riwayat daripada Al-Hakim. Kerana kita ni masing-masing terikat dengan pelbagai syarat. Syarat tu lah, syarat ni, kan, dan sebagainya. Hal ini menjelaskan bahawa syarat-syarat yang dibuat untuk melaksanakan suatu perkara diambil kira oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Selagi syarat itu tidak mengharamkannya halal atau menghalalkannya haram. Selagi syarat itu tidak mengharamkannya halal, menghalalkan haram, selagi itu boleh digunakan pakai. Yang penting ada persetujuan lah. Persetujuan daripada pihak yang menuntut dan pihak yang kena tuntut. Kalau berhutang contohnya ada syarat daripada yang pemberi hutang dan penerima hutang. Kalau menyewa, contohnya sewa rumah, maknanya yang memberi sewa dan yang menyewa masing-masing setuju dengan syarat tersebut. Jadilah bolehlah gitu. Tapi jangan
syarat dalam cerita Piramli sudahlah. Kalau ayah dia marah macam mana? Kalau saya marah, saya dijual. Kalau ayah dia marah, dia jawab apa? Tak ada apa-apa. Itu namanya syarat budak sebelah. Anda ada bawa sendiri surat tersebut perjanjian. Sila sign gitu. Bagi anda 5 minit. Bincanglah 25%. Lalas terlingkup tuan. Dua-dua terlingkup, dua-dua kena jual. Gitu. Baik, seterusnya tuan. Kesan daripada talak ta'liq. Talak ta'liq akan menyebabkan perkara berikut. Pertama, talak tidak jatuh selagi sesuatu yang disyaratkan belum berlaku. Tak? Selagi mana belum dilanggar, selagi itu maka tak jatuhlah talak. Kedua, kehidupan berumah tangga masih kekal dengan segala hukum dan kewajipannya selagi syarat yang dikaitkan dengan talak belum terjadi. Walaupun dia pasti berlaku. Walaupun dia pasti akan berlaku. Selagi mana belum berlaku, tak jatuhlah talak. Contoh, suami berkata, apabila tiba bulan Ramadan engkau tercerai. Selagi mana Ramadan tak sampai, tak adalah. Okey. Bila masuk Ramadannya, maka jatuhlah. Kerana Ramadan pasti masuk tak? Ramadan mesti masuk, tak? Tak ada Ramadan tak masuk lah, kecuali kiamat ya. Kiamat baru Ramadan tak ada lagi. Tapi selagi mana tak kiamat, okey, sekarang kita bulan Rajab. Lepas Rajab, Syaban. Lepas Syaban, Ramadan. Tu je, berapa lama lagi kan? Contohlah suami melapaskan ta'liq begitulah. Macam tu. Kemudian yang ketiga, talak jatuh sebaik-baik sahaja syarat yang dikaitkan itu berlaku. Suami tak perlu melapaskan talak yang baru. Talak jatuh sebaik-baik sahaja syarat yang dikaitkan itu berlaku. Suami tak perlu melapaskan talak yang baru. Kau cari macam tadilah. Mana kalau kau keluar pintu A, kau jatuh talak. Jadi macam mana supaya jangan jatuh talak? Mana pintu tu dihapuskan. Tak apa, dimangga, dikunci dan sebagainya. Jadi dia tak boleh ikut pintu tu, dia akan ikut pintu lain. Macam tu. Tapi kalau dia kata umum, kau jatuh talak selagi kau keluar mana-mana pintu, kau jatuh talak. Mana suami buat syarat macam tu. Kalau kau keluar mana-mana pintu, dalam rumah tu berapa pintu? 10 pintu. Dia keluar mana-mana, jatuh lah. Tak kisahlah pintu A ke B ke C dan sebagainya. Janji pintu, jatuh talak. Tingkap tak jatuh. Jadi sampai bila nak keluar kat tingkap? Nanti jiran pun polik. Apa hal ni kau keluar pada tingkap? Pintu rumah kau banyak. Kan? Jadi orang akan tertanya-tanya macam tu. Remeh-temeh aja dah. Dah hukum, itu contohlah. Tapi benda tu berlaku. Benda tu berlaku. Tapi walaupun berlaku, kan, mana suami tu boleh rujuk semula. Dia ada tempoh rujuk, kan, selama 3 kali suci. Mana kalau in case berlaku perceraian tu, boleh rujuk lagi. Tapi dengan syarat, contoh talak 1, talak 2. Kalau macam tadi di umum dia tak sebutkan dia punya talak berapa kan. Biasa talak 1 lah. Biasa jatuh talak kalau dia tak sebut macam tu. Maknanya dalam tempoh tu boleh fikir balik. Sama ada nak bersama semula ataupun tak nak bersama semula. Kalau Islam ni cantik, bagus. Dia bagi peluang lagi untuk pasangan suami isteri tadi muhasabah diri. Perbaikilah diri dan sebagainya supaya akan datang janganlah berlaku benda tu lagi. Dan talak ni pun satu kemudahan dalam Islam. Kalau tidak ada talak, macam mana kalau rumah tangga tu berbalah berterusan, siang, malam, pagi, petang berbalah, tapi tidak ada jalan penyelesaiannya.
Jadi Islam memberikan kemudahan talak untuk sebagai jalan penyelesaian kepada rumah tangga yang berkecamuk tadi, yang tak selesai-selesai tadi kan, bergaduh. Itu pun kadang-kadang orang kata kalau dalam konteks mahkamah pun biasanya kalau salah seorang nak cerai kan, kalau tadi cerai keluar mahkamah, ada satu lagi cerai dalam mahkamah. Cerai dalam mahkamah ni biasa hakim akan tanya pasangan ni sama ada nak meneruskan pernikahan atau tidak. Kalau dua-dua bersetuju nak bercerai, hakim akan terus minta supaya suami lepaskan cerai lah. Kalau seandainya seorang nak cerai, seorang tak nak, kan? Maka hakim akan melantik jawatan kuasa pendamai nama dia. Dia tak ada terus-terus cerai, tak ada. Nanti jawatan kuasa pendamai. Dia akan beri arahkan kepada pejabat agama, memanggil wakil-wakil daripada pihak lelaki dan perempuan untuk berbincang, untuk menyelesaikan masalah tadi lah. Macam tu. Ada masih lagi peluang untuk bincang. Masalahnya kadang dua-dua tu dah masing-masing dah setuju nak berpisah. Kalau badan dia bersama tapi hati seorang ke sana, seorang ke sini, macam mana? Tak juga menyelesaikan masalah kan? Itu. Itu Islam memudahkan perceraian itu. Sebabnya Rasulullah SAW bersabda kan, sehalal-halal pekerjaan itulah talak. Sebenci-benci Allah ialah pekerjaan talak. Tapi talak itulah salah satu cara untuk menyelesaikan masalah konflik rumah tangga yang tidak berada kesudahan dia, gitu. Dah seorang ke sana, seorang ke sini kan, gitu. Baik, seterusnya tuan, kita lihat semula tadi. Kemudian pengecualian dalam talak. Talak yang disertakan pengecualian adalah sah sebagaimana talak yang dikaitkan dengan sifat atau syarat. Pengecualian yang dimaksudkan ialah suami menghimpunkan lebih daripada satu talak dalam satu lafaz dan membuang sebahagiannya dengan perkataan kecuali. Dia sebut kecuali. Illa, kalau bahasa Arabnya illa lah, kecuali. Contohnya suami berkata, engkau diceraikan dengan talak 3 kecuali talak 1 ataupun talak 2. Mana ada sebut pengecualian ke situ. Suami berkata engkau diceraikan talak 3 kecuali 1 talak ataupun 2 talak. Hal ini adalah kerana gaya bahasa menggunakan perkataan kecuali ialah merupakan gaya bahasa orang Arab yang banyak digunakan dalam Quran dan As-Sunnah, yang menggambarkan makna-makna tertentu serta menentukan bilangan dan juga banyaknya. Contoh Allah Ta'ala sebut dalam Quran, fala bisa fihim alfasanatin illa khamsina aman. Maksudnya maka tinggalkanlah ia dalam kalangan mereka selama 950 tahun. Okey, fala bisa fihim alfasana, maka tinggallah ia pada mereka itu selama 1000 tahun illa kecuali khamsina am, kecuali 50 tahun. Mana 1000 tolak 50, tinggal berapa? 950 tahun. Jadi golongan Ashabul Kahfi itu dia tinggal dalam tu selama 900, itu 300 tahun kan. Ini untuk ini siapa ni? 1000 tahun kecuali 50 tahun ni, tolak 50 tahun, itulah Nabi Allah Nuh alaihissalam kan. Jadi ditinggal dengan kaumnya selama 1000 tahun kecuali khamsina amas, kecuali 50 tahun. Mana jumlah keseluruhannya ialah 950 tahun lah. Dalam bahasa Arab, perkataan kecuali ni biasa digunakan. Illa, kecuali. Ja'a Zaidun, contohnya Ja'a Zaidun illa Amrun, telah datanglah Zaid kecuali Umar. Yang datang siapa? Zaid. Umar datang tak? Tak. Ja'al muslimuna illa Amrun, telah datanglah semua orang Islam kecuali Umar. Umar tak datang, yang datang semua orang Islam yang ada dalam kumpulan itulah. Ja'a ahlul qaryah illa Zainab. Telah datanglah semua ahli qaryah kecuali Zainab. Yang tak datang siapa? Zainab. Yang lain semua dah datang. Ini perkataan kecuali biasa digunakan dalam bahasa Arab. Itu.
Jadi kalau contoh suami dia cakap, engkau diceraikan dengan talak 3 kecuali 1 talak, ataupun kecuali 2 talak. Kecuali 1, kecuali 2. Jadi tinggal berapa? Kalau dikata kecuali 1, mana tinggal 2 lah. Kalau dia kata talak kecuali 2, kecuali mana tinggal 1 lah. Macam tu. Ini gaya biasa digunakan biasa dalam bahasa Arab, kan, dan digunakan juga banyak dalam Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah sebut tadi pala bisafihim alfasanatin illa khamsina aman. Surah Al-Ankabut ayat 14, maka tinggallah ia dalam kalangan mereka selama 1000 tahun kecuali 50 tahun, maknanya tinggal 950 tahun. Makalah tinggallah dia dalam kalangan mereka selama 950 tahun. Oleh itu harus menggunakan perkataan kecuali dalam lafaz talak dan menentukan bilangan talak yang dimaksudkan. Syarat sah pengecualian talak. Contohnya, pertama, suami naklah berniat menghubungkan pengecualian talak dengan lafaz talak yang asal sebelum selesai melafazkannya. Jika telah selesai, kemudian baru terlintas di fikiran untuk menyebut perkataan kecuali, ia tak sah dan talak jatuh sebagaimana lafaz asal sebelum pengecualian. Contohlah suami menyebutkan perkataan, saya talakkan kau dengan talak 3. Lepas tu dia diam. Lepas tu dia sebut kecuali, kecuali talak 1, ataupun kecuali talak 2. Mana dia sebut kecuali itu lambat. Kecuali terlambat, tu tak boleh. Yang nak digunakan pakai ni, yang boleh dikira boleh digunakan ialah apabila suami berkata, saya ceraikan awak dengan talak 3 kecuali talak 1. Jadi tinggal berapa? 2 kan? Kedua. Mana dia tolak 1 kan? Tinggal 2 lah. Macam tu. Maknanya lafaz kecuali tu dengan lafaz yang asal tu, dia jangan ada diselangi dengan tempoh yang lama. Terus sebut kecuali berapa. Macam tu. Tapi perkataan kecuali dalam bahasa kita ni jarang digunakan. Dalam bahasa kita orang Melayu ni jarang digunakan perkataan kecuali. Biasa dia terus belasah je. Ambil kau talak 3. Ambil kau talak 1. Ambil kau talak 3. Macam tu. Ambil kau talak 10 pun tu. Disebabkan terlampau bogih pun dengan isteri tu. Dah bergaduh siang malam pagi petang bergaduh. Jadi isteri pula asyik minta cerai dengan dia. Ceraikan aku, ceraikan aku, ceraikan aku. Maka isteri pun, suami pun pegang, talak kau dengan talak 20 kan. Ambil kau talak 20. Kecuali, ada pula kecuali ya. Tak? Tadi biasa jarang lah dalam bahasa Melayu kata kecuali tak ada. Ini dalam bahasa Arab ada kata kecuali. Kemudian lafaz pengecualian talak hendaklah bersambung dengan lafaz talak yang asal. Menurut pandangan umum, jika terdapat senggang yang kedua-duanya dianggap tidak bersambung menurut pandangan umum seperti seminit, maka pengecualian tersebut batal dan jatuh talak sebagaimana lafaz talak yang asal sebelum pengecualian itu. Walaupun seminit tak boleh. Terus sebut kecuali berapa. Sama juga dalam bab contohnya kalau kita angkat wudu kan. Kalau kita angkat wudu, dia mesti ada mualat. Salah satu daripada rukun wudu itu mestilah mualat. Berturut-turut. Mana selepas kita ambil basuh muka, terus kita basuh tangan. Jangan lepas basuh muka, kita pergi mana-mana, pergi melepak dulu ke, minum, tertarik dulu kan. Lepas tu sama balik basuh tangan. Mana tidak ada mualat lah dalam konteks kita angkat wudu. Betul tak? Tak salah angkat wudu macam tu. Kerana syarat angkat wudu ni mestilah mualat. Kita juga dengan rukun khutbah. Rukun khutbah mesti ada muamalat. Muamalat dia. Mana bila sebut satu rukun, sebut dengan rukun lain. Terus sambung macam tu. Baik, seterusnya tuan, jika terdapat senggang yang kedua-duanya dianggap tidak bersambung menurut pandangan umum seperti seminit, maka pengecualian tersebut batal dan talak jatuh sebagaimana lafaz talak yang asal sebelum kecualian. Kemudian yang ketiga, jumlah talak yang dikecualikan tidak menghabiskan jumlah talak yang asal. Contoh, suami berkata, engkau kuceraikan dengan talak 3 kecuali talak 3. Pengecualian ini adalah sia-sia dan talak jatuh sebagaimana lafaz asal sebelum pengecualian. Macam tu.
Aku ceraikan kau dengan talak 3, kecuali 3. Tu jatuh berapa? 3. Kan? Engkau ceraikan dengan talak 3 kecuali talak 3. Kecuali talak 3. Pengecualian ni sia-sia dan talak jatuh sebagaimana lafaz asal sebelum pengecualian. Jatuh. Kemudian saya biarnya diketahui bahawa lafaz pengecualian adalah ayat positif membawa maksud negatif. Kalau tadi je dah, engkau kuceraikan dengan talak 3 kecuali 3. Tu jatuh berapa? Engkau kuceraikan dengan talak 3 kecuali talak 3. Kecuali 3. Habis. Kecuali tak kira. Kecuali talak 3. Sebenarnya jatuh 3 lah. Jatuh 3 kan? Kecuali talak 3. Okey. Jadi pengecualian ni adalah sia-sia dan talak jatuh sebagaimana lafaz asal sebelum pengecualian. Kalau ada kata kecuali talak 1 atau talak 2, maka tak jatuh talak 3 lah. Gitu. Saya kiranya bahawa lafaz pengecualian adalah ayat positif membawa maksud negatif. Manakala lafaz pengecualian dalam ayat negatif, dia akan bermaksud positif. Tapi penggunaan dalam kita orang Melayu ni jarang lah. Saya cakap tadi, jangan betul. Kalau dengar pun macam pelik. Kalau perempuan terdengar pun apa pun cakap ni, tu kan? Jatuh kapan talak ke tak talak ni? Yang isteri pun confused. Gitu. Hal ini adalah kerana pengecualian memberi makna yang berlawanan dengan maksud lafaz asal. Jika suami berkata, aku tidak menceraikan kau kecuali 2 talak, maka jatuh 2 talak. Aku tidak ceraikan kau kecuali 2 talak, maka jatuh 2 talak lah. Gitu. Mana talak 2 jatuh. Hal ini berdasarkan kepada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man a'taqa aw talaqa wastasna falahu sanayahu. Sesiapa yang memerdekakan hamba atau menceraikan isteri dengan melapaskan pengecualian, maka dia mendapat pengecualiannya itu. Maka dia dapatlah pengecualian tersebut. Baik, kemudian menyerahkan talak pada isteri, boleh tak? Menyerahkan talak kepada isteri, boleh tak? Okey, tengok sini. Macam pelik sikit kan? Boleh ke tidak ni? Suami boleh menyerahkan kuasa menjatuhkan talak pada isteri. Suami boleh menyerahkan kuasa menjatuhkan talak pada isteri. Penyerahan itu hanya sebagai pemilikan talak kepadanya. Syarat jatuh talak yang diserah pada isteri, pertama, talak hendaklah secara langsung. Ia tak sah dilakukan secara ta'liq, seperti apabila esok tiba, ceraikanlah dirimu. Apabila esok tiba, ceraikanlah dirimu. Ini mana ada sebut perkataan esok tiba. Mana dia ada kaitkan dengan esok kan? Tak boleh. Pada talak bersila secara direct, secara langsung, ia tak sah lakukan secara ta'liq. Kemudian suami yang menyerahkan talak pada isteri naklah seorang yang mukallaf. Seorang yang mukallaf. Dia seru tidak sah penyerahan suami yang kepada isteri yang masih kecil ataupun isteri tu gila. Kecil ataupun gila. Kecil ni ukuran ni wallahu alam tak tahulah. Tak tahulah ukuran kecil. Cuma kalau dalam mahkamah ni biasa kalau maknanya bawah umur. Bawah umur je yang ada. Bawah umur ni biasanya kalau perempuan 16 tahun ke bawah. Lelaki 18 tahun ke bawah. Tu bawah umur. Okey. Cuma apa benda yang ada saya nak beritahu sikit kat sini tambahan. Kalau dulu tuan-tuan, mana-mana pasangan yang perempuan yang pregnant ni, yang mengandung bawah umur ni, kalau dulu mereka nak berkahwin kan dengan pasangan dia, sama ada pasangan itu bawah umur ke atas umur ke, kan, kalau dulu kan hakim tak tengok laporan daripada KKM ke, polis ke, JKM ke tak. Tapi yang terbaru ni hakim nak tengok. Yang terbaru yang kita diberitahu bahawa
mana-mana perempuan yang telah pun mengandung, dia bawah umur, sama ada dia mengandung disebabkan oleh lelaki itu, kan, ataupun lelaki lain, kemudian dia nak kahwin. Okey. Jadi hakim dia akan minta laporan. Pertama, laporan daripada KKM. Yang kedua, laporan daripada polis. Yang ketiga, laporan daripada Jabatan Kebajikan Masyarakat. 3 benda dia minta laporan. Sebab apa? Hakim tak nak nanti benda tu kes, termasuk kes dalam kes rogol, termasuk dalam kes rogol. Dia tak nak macam tu. Kalau kes rogol kan lain pula cerita dia pula. Macam tu. Itu sebab hakim minta. Kalau dulu tak minta, hakim tak ada minta. Janji dua-dua setuju nak nikah. Tapi semua anak tu, kalau anak tu lahir besok, tak dapatlah dibinkan kepada lelaki tu. Cuma syaratnya longgarlah dulu. Sekarang ni syarat tu agak ketat macam tu. Tadi pun ada sepasang, tapi bukan bawah umur lah, atas umur. Sepasang dah terlanjur, dah 2 bulan bukan tu. Kan? Mak ayah tahu tak ni? Tak tahu lagi ustaz. Habis macam mana? Mak ayah tak tahu lagi ni. Kenalah beritahu. Apalagi kalau ayah perempuan tu kena tahu. Sebab dalam online police system nak daftar, kena letak nama wali ke situ. Kena letak nama wali. Kemudian tanya perempuan tu pula, kau anak kau berapa? Anak bongsu. Anak yang last sekali. Kalau anak yang last sekali, memang biasanya bapak kau jadi wali lah. Kalau anak nombor 1 tu pun kau nak tengok juga, anak satara ke tak satara. Kalau tak satara, mohon hakim je mahkamah. Kan? Ayah tak jadi wali. Tapi biasa ni anak nombor 7, 4 nombor 7 je tu kan. Biasa memang satara, memang bapak kau jadi wali dia. Nak tak nak kena beritahu lah. Itu. Itulah yang berlaku tuan-tuan. Nampak lelaki tu macam baik je budak kan, dia cakap pun bagus, lembut je cakap tapi itulah kerja. Berapa kali dah buat ni? Nak 2-3 kali dah. Macam mana tu? Rasa macam nak tumbuk je rasa tapi macam mana? Itulah tuan-tuan realiti yang berlaku pada zaman sekarang ni. Okey. Yang penting saya cakap, kau selesaikan ni masalah keluarga kau dulu. Lelaki kena beritahu dengan mak ayah dia, perempuan ni pun kena beritahu mak ayah dia. Kan? Dan uruskan pernikahan secepat mungkin. Sebab kau punya perut ni semakin hari semakin apa faham lah tuan? Semakin hari semakin besar. Jadi susah nak tutup. Kalau nikah copek-copek kan, insya-Allah lah dapat dah tutup sikit kan. Macam tu, cover sikit. Macam tu. Lambik-lambik kan. Itulah. InsyaAllah kita sambung sikit lagi. Itulah realiti yang berlaku. Doa banyak-banyak insyaAllah. Negara kita ni negara yang aman, insyaAllah. Maksiat-maksiat ni dapat dikurangkan. Baik, seterusnya, suami naklah berniat menghubungkan perkecualian lafaz dengan lafaz talak yang asal sebelum selesai melafazkannya. Okey. Kemudian jika telah selesai, kemudian baru terlintas di fikirannya untuk nak sebut pengecualian, ia tak sah dan jatuh talak sebagaimana lafaz asal sebelum pengecualian. Kemudian lafaz pengecualian talak naklah bersambung dengan lafaz talak yang asal. Dia mestilah bersambung. Menurut pandangan umum, jika terdapat senggang yang kedua-dua dianggap tidak bersambung menurut pandangan umum, seperti seminit je jarak dia, maka pengecualian tersebut batal dan talak jatuh sebagaimana lafaz talak yang asal sebelum daripada sebut pengecualian tadi. Kemudian lafaz talak yang dikecualikan tidak menghabiskan jumlah lafaz talak yang asal. Contoh, suami berkata, engkau kuceraikan dengan talak 3 kecuali talak 3. Pengecualian ini adalah sia-sia dan jatuh talak sebagaimana lafaz asal sebelum pengecualian. Jadi kita ulang balik ulang semula kan. Tadi penyerahan lafaz tadi kan, penyerahan lafaz talak pada isteri itu tak. Okey,
Syarat jatuh talak yang diserahkan pada isteri. Talak itu naklah secara langsung. Ia tak sah lakukan secara ta'liq, seperti apabila esok tiba, ceraikanlah dirimu. Bila esok tiba, mana ada sebut syarat esok, kan? Itu tak boleh. Dia mestilah terus direct sebut. Kemudian suami yang menyerahkan talak kepada isteri naklah seorang yang mukallaf. Justru tidak sah penyerahan suami yang masih kecil ataupun gila. Kemudian ketiga, isteri yang diserahkan talak pula naklah seorang mukallaf. Justru tak sah menyerahkan talak pada isteri yang masih kecil ataupun gila. Sama ada suami kecil ataupun suami gila ataupun isteri kecil atau gila, semua tak boleh. Kemudian isteri naklah mentalakkan dirinya serta semata sebaik sahaja suami menyerahkannya. Jika isteri menangguhkannya sekadar tempoh yang memutuskan ijab dan qabul, maka penyerahan itu tak sah. Dia ada syarat je pula. Mana terus isteri terus sambut. Kalau isteri tak sambut lu, menung kan. Menung macam ayam dekat kapur kan. Lepas tu boleh sebut. Kan? Mana tak boleh lah. Maknanya boleh. Dalam konteks fiqh ni boleh suami menyerahkan lapas talak pada isteri. Tapi mesti ada syarat-syarat dia. Mestilah terus buat. Jangan fikir dulu ke yo tak yo ni kan. Gitu. Kemudian hal ini berdasarkan firman Allah Ta'ala, dan Nabi telah beri pilihan kepada isteri baginda sama ada hidup kekal selama-lamanya ataupun berpisah. Nabi pun pernah bagi syarat pada isteri baginda. Kan pernah dalam rumah tangga Nabi kan pernah ada bergolak sikit lah. Kan? Itu yang Nabi memisahkan diri daripada isteri baginda lah selama 29 hari. 29 hari Nabi tidak bergaul dengan isteri baginda Rasulullah SAW, tapi berkurung dalam bilik. Macam tu. Jadi kan Allah Ta'ala sebut, dia kata ya ayuhan nabi kulli azwajika in kuntunna turidnal hayatid dunya wa zinataha fata'alaina ummattikunna wa usarrihkunna sarahan jamila. Yang bermaksud, wahai Nabi, katakanlah pada isteri kamu, sekiranya kamu semua mahukan kehidupan dunia yang mewah dan perhiasan yang indah, maka marilah supaya aku berikan kepada kamu pemberian mut'ah, sagu hati, dan aku lepaskan kamu dengan cara yang sebaik-baiknya. Kerana yang mengawinkan Rasulullah ini ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Allah yang mengkawinkan dengan isteri baginda Rasulullah. Sehubungan dengan itu, jika pilihan berpisah yang diberi oleh Nabi SAW kepada isteri sebaginda itu tidak memberi kesan, sudah tentu pilihan tersebut tidak punya sebarang makna. Semana isteri pernah menyerahkan pada Nabi pernah menyerahkan kuasa itu pada isteri baginda, tapi isteri baginda memilih untuk terus hidup bersama dengan Rasulullah SAW. Nabi beri pilihan, kalau kamu tak nak dengan aku, boleh, aku boleh ceraikan kau. Kau bolehlah cari mana-mana orang-orang yang bangsawan, orang-orang hartawan dalam Mekah ini, dan kamu boleh kahwin dengan mereka. Tapi besok tak terjaminlah syurga. Syurga tak terjaminlah sebab bukan lagi isteri Rasulullah. Macam tu. Tapi mereka pilih untuk sama isteri baginda Rasulullah, baginda Nabi. Dan itu sebabnya apabila Nabi wafat, tidak seorang pun dibenarkan untuk berkahwin dengan janda-janda isi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak dibenarkan berkahwin. Kemudian masalah talak. Okey, habis. Sekadar itulah perbincangan kita. Setelah ini akan datang sambung lagi. Okey, ada soalan, tuan-tuan? Sebelum saya tutup. Satu, dia 3 lafaz yang tak boleh bermain, kan? Salasun jidduhunna jiddun wa hazluhunna jiddun. 3 lafaz, kalau kamu bersungguh-sungguh maka dia jadi bersungguh-sungguh.
Kalau kamu main-main pun bersungguh-sungguh juga. Iaitulah lepas talak, lepas rujuk dan lepas nikah. Lepas nikah, lepas talak dan lepas rujuk. Jatuh tahu. Maknanya orang yang mendengar tu kena beritahulah pada isteri dia. Suami kau ada sebut-sebut begini. Suami kau ada sebut-sebut begini. Isteri kenalah buat pengaduan kepada mahkamah. Panggil saksi lah. Panggil saksi. Gitu. Mana siapa yang mendengar tu dia kena hadir lah di mahkamah. Sebagai saksi yang menyatakan suami itu ada melapaskan begini. Kerana lapas talak tu dia tak boleh main-main. Kalau main dia akan menjadi bersungguh-sungguh. Lepas rujuk betul juga. Lepas rujuk. Tapi dengan syarat kalau rujuk tu talak 1, talak 2 lah. Kalau talak 3 kan pun tak sah juga. Tak boleh. Kalau talak 3 mana boleh rujuk. Walaupun serius ke bermain ke memang tak boleh. Walaupun suami dia serius, saya rujuk kau semula. Tapi tak ada. Itu sebabnya kalau di pejabat agama, mana-mana pasangan yang nak rujuk semula, kita minta keputusan mahkamah. Mana keputusan mahkamah? Cerai bila? Jatuh talak berapa? Kita tengok tu. Takut nanti talak 3 yang kita pergi mana-mana rujuk buat apa? Dah jadi masalah nanti. Itu sebabnya mana-mana pasangan yang nak rujuk, mana keputusan mahkamah. Tunjuklah kita nak tengok talak berapa, talak 1 ke, talak 2, talak 3. Kalau cerai tu pun tengok cerai apa. Cerai khulu ke ataupun pasah. Kalau khulu dengan pasah tak boleh rujuk. Dia termasuk dalam talak bain sughra, bain yang kecil. Kalau nak bersama semula boleh. Tetapi selepas pasangan tadi habis edah dia, boleh, tapi dengan akad nikah yang baru. Tapi waktu edah tak boleh rujuk. Gitu. Kalau talak 1, 2, mana talak raji'i, talak 1, talak 2 boleh rujuk dalam masa edah. Habis saja edah dah tak boleh dah. Gitu. Ada perempuan dia suka. Ada perempuan dia suka, dia tak nak isteri dia rujuk semula, suami dia rujuk semula. Ada. Suami pula menanti-nanti tu nak rujuk balik. Bukan mainlah dia pujuk perempuan kan, pujuklah, pujuk tu, pujuk ni. Tapi perempuan tu kadang dia kata, aku dah tak ada hati dengan dia ustaz. Dia kata, hati dah tak ada dah. Dia pujuk macam mana pun memang aku tak nak. Dia kata. Suami ni punyalah pujuk sejak malam pagi petang pujuk. Yang perempuan ni asyik mengira edah dia supaya cepat habis. Gitu. Adanya tu macam-macam pasangan. Tanya sini, lepas talak tanpa saksi. Itu ke tidak talak? Dia tanpa saksi. Seorang pun tak saksi. Tak saksi lah, dia berdua je kan, gaduh-gaduh. Kalau ada dua tu saksi lah tu. Mana isteri tu saksi lah. Okey, saksi. Kita bawa ke mahkamah. Aku kan. Bukan dia orang tu kan. Di mahkamah kan kena akuan bersumpah. Suami kena minta bersumpah. Kalau suami dia berbohong, tu dia tanggung. Kerana hakim hukum pada benda zahir. Hakim hukum nahnu nakum bizahir. Aku hanya hukum benda zahir je. Kau kata jatuh, jatuh. Kau kata ada lapas, ada. Kalau kau kata ada lapas tapi kamu kata tak ada, itu kau dia tanggung lah. Hakim tak ada buat apa kan. Dia sendiri yang menanggung dia. Gitu. Sebab ada juga berlaku begitu. Ada. Tapi lepas tu rumah tangga akan biasanya tak kekal lah. Biasa berlaku begitu. Tak kekal. Sebab ada berlakunya pembohongan macam tu lah. Bohong. Banyak kadang kes bohong. Kes-kes yang kata yang terbaru ni pun ada kes memohon poligami. Berbohong. Dia kemukakan dokumen kebenaran mahkamah daripada Mahkamah Syariah, Mahkamah Tinggi Pulau Pinang. Dia duduk dekat Zaman 2 ni je. Duduk Zaman 2. Tapi dia punya keputusan tu daripada pejabat agama Islam. Dia kata pejabat agama Islam dah benarkan, Pulau Pinang dah benarkan, mahkamah pun semua dah luluhkan dan sebagainya. Kan? Kita cek-cek lah. Kita telefonlah sana.
kita tipu mahkamah sebab kita ada was-was pada dokumen tu. Kan? Dokumen tu ada was-was. Antara yang kita was-was tu ialah contohnya nombor telefon. Nombor telefon, bawah tu nombor telefon dia kata ni nombor telefon pejabat agama. Bila kita telefon, yang angkat bank. Yang angkat bank telefon. Macam tu. Kemudian dekat resip pembayaran pun ada juga masalah. Kat belah atas tu tulis 2020. Kat bawah 2016 pada resip. Nampak nak bohong tu. Kita pun telefon pejabat agama, kita cubalah nombor kes ni ada ke tak ada. Kan? Pasu ustaz kita tak ada. Nampak? Nampak? Pembohongan lah. Nak poligami tapi kemukakan dokumen palsu. Tidak betul kan? Ha? Betul. Pasal orang dikata nak poligami nak tipu. Kena menipu. Masalahnya menipu itu terbongkar. Kalau tak terbongkar okey lagi lah. Penipu terbongkar tuan. Habislah dah. Gitu. Kita bukan mana kita nak larang sesiapa nak poligami. Kau mampu poligami lah. Tapi kenalah kemukakan dokumen yang betul. Mahkamah tu telefon kita saya. Dia orang buat rapor polis, mahkamah buat rapor polis pasal kes ni. Mahkamah sebab dia menggunakan logo Mahkamah Syariah Pulau Pinang. Menjadi kesalahan. Buat rapor polis. Betul lah. Nak menipu. Tapi tak jadi, tak dapat penipuan dia macam tu. Bukan mana kita nak melarang orang berpoligami, tak ada. Islam pun menekan poligami. Siapa yang mampu boleh lah, tak ada masalah. Tapi ikut peraturan itu je lah. Mana nyatakan dokumen yang betul, yang sah. Mana kalau ada keputusan mahkamah tu betul lah keputusan mahkamah tu. Memang ada kau pergi masuk kod, jumpa hakim dan sebagainya, hakim dah benarkan dan sebagainya. Kau punya pejabat agama pun semuanya betul. Sebab poligami ni dia mesti ada keluar mahkamah dulu. Lepas tu hantar pejabat agama. Buat pejabat agama proses. Dia akan keluarkan kebenaran nikah kalau seandainya benda itu betul. Lepas tu baru dia hantar pada tempat perempuan yang nak kahwin. Perempuan tu orang mana? Orang sembilan. Lelaki orang puluh. Dia letak dalam alamat tu. Alamat tu dia letak balai polis mana tah kuartus Pulau Pinang. Balai polis. Sedangkan kita tengok tak ada pun dia kat situ. Dia orang rasa gemban dia je. Tapi letak dia ada sindiket lah buat benda tu. Ada sindiket. Gitu. Dia pandai copyright. Kopi ni pandai dia. Memang ada orang yang pakar dalam bab tu lah. Tapi rahsia dia terbongkar. Macam tu. Letak nombor telefon salah. Kita telefon rupanya bank yang angkat. Kita ingat dia tulis bawah tu nombor telefon pejabat agama. Pejabat agama Pulau Pinang bila telefon bank RHB bank ke angkat. Dah terbongkar sih. Betul tak? Kita pun siasat juga kan, bukan kita nak main, tak boleh. Serius kan benda tu kan. Tu lah. Kita bantikan dua agak. Jadi kalau kita nak kita banti itu pakai dia tak berulang jam. Sebenarnya baik semua boleh. Sama boleh. Dia mualat tu dia maksudnya jangan kering. Basuhan yang pertama tu sebelum orang datang tu, basuhan tu belum kering lagi. Kalau orang datang pun mungkin kita boleh layan sekejap, lepas tu sambunglah balik. Mana basuhan tu tak kering lagi. Tapi kalau dah kering, tak boleh dah. Kena buat semula. Daripada awal balik. Kalau tak, kan tak sah lah kita punya wuduk tu. Mana tidak ada mualat dalam bab tu. Mana kalau diselangi oleh sesuatu benda yang lain dalam tempoh masa yang singkat daripada segi huruf, singkat je. Boleh lah. Kalau tak boleh. Okey? Itu saja. Habis. Wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma zidna ilman nafi'a wa yaqina sariqa man taqabbala rizqan halal mubarakatan katsira. Wa siyan lifata ya alim nawilana qulubana bi nuri ma'rifataka wa ta'arifin. Allahumma fakirna fidin, Allahumma fakirna fidin. Allahumma ja'al hadza jam'an marhumah wa tafarruqana min ba'di tafarruqan masumah. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa antal fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Qabalallahu minkum.